Baik, baru-baru ini kerajaan mengumumkan kebenaran untuk industri kreatif beroperasi dengan SOP yang ketat. Antara yang dibenarkan ialah produksi animasi dan muzik, rakaman lagu di studio, praproduksi penggambaran, iklan, dokumentasi, live streaming dan rakaman seni dan warisan tanpa penonton. Saringan ujian COVID-19 perlu dilakukan bagi semua yang terlibat dengan produksi penggambaran. Keputusan perlu diserahkan kepada Finas 3 hari sebelum penggambaran. Dan untuk memahami impak SOP ini terhadap industri kreatif tanah air, kita akan bersama pelakon dan juga penulis skrip Reza Minhad. Selamat tengah hari, Reza. Hai, selamat tengah hari. Reza, pada pandangan Reza, adakah dengan adanya pengumuman ini, adakah SOP ini Reza lihat wajar kerana ada yang berkata bahawa SOP itu seumpama menambah kos kepada produksi dan juga pihak penerbitan? Okey, saya rasa benda ni ada dua aspek yang berlainan. Satu, kita bercakap pasal SOP, lagi satu kita cakap pasal kos SOP itu sendiri. So, kalau berkenaan SOP whether wajar ke tak, of course kalau dalam keadaan sekarang ni memang kita kena ada SOP because ini berkenaan keselamatan awam, pekerja di industri seni dan juga semua, dalam kita menangani COVID-19 ni lah. Jadi berkenaan isu kos, saya rasa memang benda ni perlu dibincangkan dengan lebih lanjut because memang dia akan ada impact on cost of production. Cuma masalahnya di sini kita pun kena cari a win-win situation lah. Maksudnya semua orang sekarang ni dah dilanda masalah yang sama. Therefore semua orang memerlukan bantuan yang sama. Jadi kos untuk beroperasi ni memang sesuatu yang agak sulit dan kena cari jalan tengah untuk menyelesaikan benda ni. Jadi jawapan dia wajar ada SOP, cuma masalah berkenaan kos adalah satu isu lain yang perlu dilihat from another perspective lah. Dan kalau kita bercakap berkenaan dengan kelangsungan hidup para penggiat seni sama ada di depan kamera maupun di sebalik tabir, perlukah pemain industri ini berfikir di luar kotak untuk menjana pendapatan demi survival? Apa cadangan Reza untuk industri seni dapat diselamatkan dan juga kembali aktif seperti biasa? Okey, saya rasa memang berdasarkan saya punya pengalaman lah, memang penggiat industri seni ni memang diorang memang dah berfikir out of the box. Sebabnya the industry itself is not sustainable. Maksudnya kalau dia pelakon, dia memang kena ada sesuatu yang lain untuk menampung kelangsungan hidup. Sebabnya isu utama dekat sini adalah, dan benda ni masalah ni dah berulang, masalah dalam industri kreatif. I would say it's a creative industry problem dekat Malaysia. Benda ni bukan benda baru. Benda ni kita dah bercakap daripada mungkin 10 tahun yang lepas kita bercakap tentang isu yang sama. Hala tuju. So apa yang you nampak sekarang ni adalah simptom atau macam COVID, we don't have a vaccine. So yang you boleh buat adalah you treat the symptoms. You treat the batuk, you treat the demam kan. So sekarang ni maksudnya apa yang kita tengah mengalami sekarang ni dalam industri seni ni ialah kita semua tengah menangani simptom, bukan kita betul-betul nak tackle the issue at hand. So kalau soalan you, perlukah mereka berfikir out of the box? Memang orang dah berfikir out of the box. Because kalau dia tak buat macam tu, dia tak boleh survive. So benda ni lah sebenarnya isu utama yang yang kita semua kena tackle. Sebab kalau kita betul-betul fikir pasal industri kreatif ni sebagai sesuatu yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan negara ataupun sesuatu, and in fact benda ni boleh menjadi satu sektor ekonomi yang sangat menguntungkan sebab kita ada banyak elemen-elemen dekat Malaysia ni yang kita boleh jual. Cuma masalahnya kita terlalu banyak masa kita buang untuk menangani isu-isu kecil macam isu-isu proses birokrasi, proses politik dalaman. So benda-benda macam ni yang mengekang creativity itu itself, because creativity can never thrive ataupun tak boleh berkembang kalau kita terlalu sibuk dengan benda-benda yang tidak ada berkenaan dengan penjanaan creativity ni. So kalau nak betulkan solution benda ni, sebenarnya berdasarkan pengalaman saya jugalah dan apa yang saya tahu, plan tu dah ada. Cuma kita tak ada the follow through or the political will to actually do it. So itu yang menjadikan kita, saya boleh cakap benda ni lah. Benda ni tahun depan, 2 tahun akan datang, kita akan cakap pasal benda yang sama juga.
pasal nasi-nasi anak-anak seni. Cuma beza dia, kalau you are industry practitioner dalam zaman sekarang ni, you tengah dalam survival mode. You tak ada masa nak fikir pasal hala tuju lah, apa itu semua orang lain kena fikir. Tapi sekarang ni memang survival mode, memang you kena fikir out of the box. You memang kena terpaksa. It doesn't apply only to industri seni. Sebenarnya banyak, semua industri sama. Kan? Reza, kita ada 1 minit lagi. Kalau Reza boleh berikan cadangan berkenaan dengan quick win yang efisien bagi memastikan industri seni Malaysia ini kembali rancak, dan mungkin adakah kementerian dan juga agensi yang berkaitan proaktif sebenarnya dalam membantu anak seni tanah air ini? Kurang daripada 1 minit, Reza. Okay, sure. Paling efisien adalah kita efisienkan semua bantuan yang kita dah announce. So itu yang paling penting kita kena buat. So you dah ada plan, you dah ada dana, you dah ada semua perancangan yang you dah announce. You cepatkan benda tu. Dan cepatkan dan you laporkan secara terperinci apa yang you dah buat. Dan you simpan data-data ni untuk you penambahbaikan dalam masa hadapan. Itu quick win. Because quick win ni memang sebenarnya you just merawat simptom yang untuk penyakit yang lebih besar. Tapi tak apa, kita push that aside. In the middle of pandemic, people need to survive. You just need to speed up this implementation of giving help. So itu je lah yang saya boleh kongsi.